Bagi pasangan suami isteri yang tiada anak, mereka ini dianggap mempunyai struktur pembahagian faraid yang kritikal dan mereka perlu merancang pembahagian harta melalui kaedah hibah harta. Dalam siri video kali ini, saya akan kongsikan contoh-contoh kiraan pembahagian faraid bagi pasangan suami isteri yang tiada anak dan kenapa pembahagian faraid mereka dianggap kritikal, dan yang paling penting, apakah yang perlu mereka lakukan. Jom bersama saya, Wan Haslim dari channel Pusaka atau Saka. Kami membantu anda merancang pembahagian harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta sepencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara asasnya, bagi pasangan suami isteri yang tiada anak, jika berlaku kematian kepada si suami, maka isterinya hanya berhak untuk mendapat 1/4 daripada harta pusaka. Dan jika berlaku kematian kepada isteri pula, bahagian suaminya hanyalah 1/2 daripada keseluruhan harta pusaka. Dan baki daripada pembahagian itu iaitu sebanyak 3/4 ataupun 1/2 perlu diberikan kepada waris-waris yang lain. Untuk mudah faham, kita ambillah satu contoh. Katalah yang meninggal ini adalah suami, dan suami ini meninggal dalam keadaan mempunyai ibu dan bapa yang masih hidup. Dan suami ini tadi juga mempunyai 2 orang adik-beradik lelaki dan juga 2 orang adik-beradik perempuan. Maka dari sudut pecahan faraid, hartanya perlu dibahagikan sebanyak 12 bahagian. Daripada 12 bahagian ini, 3/12 ataupun bersamaan 1/4 adalah faraid hak isteri, manakala 7/12 adalah faraid bapa sebagai seorang asobah, dan juga ibunya mendapat sebanyak 2/12, manakala adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan tadi tidak mempunyai sebarang bahagian. Kalau kita tengok dari sudut nilaian, kalau katalah harta pusaka itu bernilai RM500,000, maka isterinya tadi berhak mendapat sebanyak RM125,000 dan bapa kepada suami tadi berhak mendapat sebanyak RM291,666.67 dan ibunya pula berhak mendapat sebanyak RM83,333.30. Dan seperti saya beritahu tadi, adik-beradik lelaki dan perempuan tadi tidak mendapat sebarang bahagian. Andai pula kalau suami tadi meninggal dalam keadaan tidak mempunyai ibu bapa, tapi masih mempunyai 2 orang adik-beradik lelaki dan 2 orang adik-beradik perempuan, maka bahagian faraid tadi telah berubahlah, sebab dia perlu dibahagikan sebanyak 8 bahagian. Dari 8 bahagian ini, 2/8 ataupun 1/4 merupakan bahagian si isteri dan 1/8 merupakan bahagian setiap adik-beradik perempuan dan 2/8 merupakan bahagian untuk setiap adik-beradik lelaki. Kalau kita tengok dari sudut nilaian lah, seperti tadi, kalau kata harta pusaka yang ditinggalkan berjumlah RM500,000, maka si isteri tadi daripada 2/8 berhak mendapat sebanyak RM125,000 dan adik-beradik perempuan setiap seorangnya berhak untuk mendapat RM62,500, dan manakala adik-beradik lelaki tadi setiap seorangnya berhak mendapat sama banyak dengan isteri, iaitu sebanyak RM125,000. Kita nak asyik bercerita kalau suami meninggal, tapi macam mana pula kalau kata isteri pula yang meninggal? Bagi pasangan yang tidak mempunyai anak ini, pecahan faraidnya ialah suaminya mendapat sebanyak 1/2 sahaja daripada bahagian faraid isteri tadi. Sebagai contoh mudahnya lah, kalau isteri tadi meninggal dalam keadaan mempunyai ibu bapa yang masih hidup dan juga 2 orang adik-beradik lelaki dan 2 orang adik-beradik perempuan, maka keseluruhan bahagian faraidnya perlu dipecahkan kepada 6 bahagian, iaitu suaminya akan mendapat 3/6, iaitu bersamaan dengan 1/2, bapanya mendapat 2/6 dan juga bakinya iaitu 1/6 akan diberikan kepada ibunya, manakala adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuannya tidak mempunyai sebarang bahagian lah. Dan kalau katalah dari sudut nilaian harta pusaka itu bernilai RM500,000, maka suami tadi berhak mendapat separuh, iaitu sebanyak RM250,000, dan bapa kepada isteri tadi mendapat RM166,666.67 dan ibunya pula berhak mendapat RM83,333.33.
manakala adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan tadi adalah kosong sen lah, tak ada mempunyai bahagian apa. Tapi andai pula kalau kata isteri tadi meninggal dalam keadaan tidak mempunyai ibu bapa dan dia hanya mempunyai 2 orang adik-beradik lelaki dan 2 orang adik-beradik perempuan, maka pecahan faraidnya perlu dibahagikan kepada 12 bahagian. Iaitu suami akan mendapat 6/12, iaitu bersamaan dengan 1/2, dan setiap seorang adik-beradik perempuan tadi akan mendapat 1/12 dan setiap adik-beradik lelakinya tadi akan mendapat 2/12. Kalau kata kita tengok dari sudut nilaian lah, kalau harta pusaka itu bernilai RM500,000, maka suaminya berhak mendapat seperti tadi, iaitu RM250,000, dan bakinya dibahagikan antara adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan lah, iaitu adik-beradik perempuan berhak mendapat sebanyak setiap seorangnya RM41,666.67 dan setiap adik-beradik lelakinya berhak mendapat RM83,333.33. Itu adalah contoh-contoh pengiraan faraid yang biasa. Tapi sebenarnya kiraan faraid ini bergantung kepada struktur keluarga si mati semasa kematian beliau. Sebab waris faraid ini bukan sekadar isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik, tapi sebenarnya waris faraid ini terdiri daripada 25 golongan. Dalam video seterusnya saya akan kongsikan kepada anda apakah isu atau masalah dari sudut pembahagian pusaka yang selalu timbul apabila berlaku kematian kepada pasangan suami isteri yang tiada anak ni. Antara isu utama yang sering berlaku adalah masalah daripada isu harta sepencarian. Dan saya akan kongsikan bagaimana pasangan yang ditinggalkan selalunya dinafikan hak dari sudut pemilikan harta. Dan juga kita akan tengok bagaimana bila berlaku kematian kepada pasangan yang ditinggalkannya boleh kehilangan tempat untuk berteduh. Jadi saya sarankanlah kepada anda semua boleh tengok video saya yang seterusnya di dalam channel saya, iaitu channel Pusaka atau Saka. Kalau anda berasa anda nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan harta dan pusaka, anda boleh subscribe channel ini dan juga sila like, tekan like button, sehingga kita berjumpa lagi.